Salam hormat dan selamat pagi keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 25 Februari bersama saya, Vanessa Mering. Tebingan Sungai Kuching memiliki sejarahnya tersendiri sejak pemerintahan zaman Brooke lagi. Sehingga kini ia menjadi tumpuan pengunjung dan lokasi yang wajib dikunjungi jika ke Bandaraya Kuching. Selari dengan peranannya sebagai tempat pertemuan masyarakat berbilang kaum, kali ini ia menjadi lokasi penganjuran program Citra Warna Keluarga Malaysia 2022, anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Jabatan serta Agensi Negeri Sarawak. Penganjurannya kali ini membawa kelainan dengan memberi penekanan kepada konsep keluarga Malaysia. Wartawan Monica Geri ada laporannya. Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 kembali lagi setelah 4 tahun tidak dianjurkan dengan Bandaraya Kuching menjadi lokasi pilihan. Serumpun bak serai sesusun bak sirih, begitulah semangat keluarga Malaysia yang ditonjolkan menerusi program ini selain masyarakat dapat berkongsi ilmu dan menghayati keunikan, kepelbagaian bangsa, budaya dan tradisi masing-masing. Inilah buktinya keluarga Malaysia. Atuk datang daripada Senanjung berjumpa keluarga di Sarawak. Jadi kita satu keluarga. Ya, dengan adanya anjuran Citra Warna ini, saya yang berasal dari Sabah boleh datang ke Sarawak dan boleh berjumpa dengan keluarga Malaysia yang berlainan bangsa, ya, berlainan negeri. Selain persembahan kebudayaan selari dengan konsep keluarga Malaysia, turut diketengahkan demonstrasi masakan makanan popular tempatan. It's now recognized as a creative city of gastronomy. So also this is one of the platforms for us to exhibit to the world through connections and exchanges. So we plan to do macam chef exchange. Citra Warna Keluarga Malaysia 2022 ini selari dengan temanya iaitu Temasya Kepelbagaian Budaya, cukup menepati iaitu komitmen kerajaan dalam membuktikan konsep keluarga Malaysia itu sendiri berjaya dan juga berupaya untuk mengukuhkan seluruh keluarga kita dan juga seluruh kaum, bukan saja di Sarawak dan di semenanjung Malaysia, malah ia juga turut diaplikasikan dan dipraktikkan terutamanya dalam memahami setiap budaya dan juga tradisi kaum masing-masing. Laporan Monica Geri untuk Berita RTM. Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak DVSS serta pihak berkaitan perlu bertanggungjawab dalam memastikan penduduk setempat tidak lagi terseksa dengan pencemaran bau busuk di sekitar kawasan ladang ternakan khinzir di Batu 17 Jalan Oya Sibu. Ahli Dewan Undangan Negeri Dudung Datuk Seri Tiong King Sing berkata urusan menanam bangkai khinzir minggu lalu oleh pihak DVSS sepatutnya berjalan dengan baik kerana DVSS mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Namun persoalan timbul bagaimana isu pencemaran bau busuk ini boleh berlaku selepas kira-kira 1,500 ekor khinzir akibat wabak demam babi Afrika ASF dihapuskan. Datuk Seri Tiong dalam kenyataan medianya menggesa pihak berkuasa memberi penjelasan kepada orang ramai berkaitan isu ini. Jasnya pelbagai faktor perlu diambil kira sebelum melaksanakan operasi menghapuskan khinzir ini. Beliau telah menerima aduan daripada penduduk setempat bahawa kawasan mereka dicemari dengan bau busuk yang menjejaskan kehidupan seharian. Penduduk itu difahamkan telah membuat laporan kepada pihak berkaitan namun tiada sebarang maklum balas yang diterima. Datuk Seri Tiong yang kini masih menjalani kuarantin kendiri akibat dijangkiti COVID-19 telah mengarahkan pengurusi Parti Progresif Demokratik bahagian Dudung, Kaunselor Teo Boon Siew untuk ke lokasi kejadian dan berhubung dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina bagi menyelesaikan masalah ini. Susulan insiden yang berlaku di ladang di Jalan Oya ini, beliau menggesa pihak yang terlibat agar melakukan lawatan ke kawasan-kawasan lain yang turut terkesan akibat wabak ASF ini untuk memastikan kerja-kerja menghapuskan bangkai khinzir yang dijangkiti wabak dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan.
Individu yang layak dan belum mendapatkan dos penggalak disaran untuk hadir ke klinik kesihatan bagi melengkapkan dos vaksin masing-masing selain mengelak daripada kehilangan status lengkap vaksinasi. Pegawai Kesihatan Bahagian Sarike Dr. Emmanuel Joseph Fong Sung berkata mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas atau penerima dos pertama dan kedua vaksin jenis Sinovac berusia 18 tahun dan ke atas perlu mendapatkan dos penggalak bagi memastikan status vaksinasi mereka kekal lengkap. Jelasnya di bahagian Sarike, seramai 24,000 orang yang layak untuk mendapatkan dos penggalak namun masih belum hadir ke fasiliti kesihatan untuk mendapatkan vaksinasi lengkap mereka. Seperti yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan, mulai 1 Mac, mereka yang tidak mendapatkan dos penggalak tersebut, seperti yang saya nyatakan tadi, mereka akan hilang status lengkap vaksinasi. Dengan itu, kalau status vaksinasi mereka tidak lengkap, implikasi termasuk mereka terhad dari segi pergerakan. Bagi orang dewasa yang berumur 18 tahun dan ke atas, mereka digalakkan untuk mendapatkan dos penggalak sebagai langkah perlindungan diri, khususnya apabila berdepan dengan varian seperti Omicron. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM semasa meninjau proses pemberian vaksin PIC Kids di Sarike. Tambah Dr. Emmanuel, dengan mendapatkan dos penggalak ini yang mampu menghindari seseorang individu menerima risiko jangkitan wabak yang lebih serius selain memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 untuk tempoh jangka masa panjang. Untuk sebarang pertanyaan dan janji temu boleh menghubungi talian hotline vaksin COVID-19 Sarike di 019 834 1079. Menyedari sektor perniagaan antara yang terkesan akibat krisis COVID-19, pelbagai cabaran ditempuhi para peniaga dan penjaja makanan di Limbang untuk bangkit membangunkan semula perniagaan. Paling terkesan mereka yang bergantung harap 100% dengan sumber pendapatan daripada berniaga. Bagi salah seorang peniaga di Night Street Market, Muhammad Azmi Tengah, sepanjang tidak dibenarkan berniaga dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, beliau menggunakan platform media sosial untuk mempromosi perniagaannya. Namun beliau bersyukur keadaan kini membolehkan beliau dan isteri untuk berniaga semula di tapak lama. Selepas dibenarkan berniaga, kami sudah pun stop menjual secara online dan lebih menyenangkanlah kepada pelanggan dan mengetahui tempat kami berjual. Seorang lagi peniaga ditemui RTM, Akmar Izien Kushairi berkata, walaupun keadaan tidak seperti sedia kala, namun peluang untuk berniaga semula sudah memadai. Kalau boleh, macam kami peniaga-peniaga kecil ni mengharapkan ini lagi ada PKP lah yang akan datang. Jadi sumber ekonomi kami yang sebagai peniaga kecil ni terjaminlah sedikit. Mengakui banyak rintangan ketika COVID-19, pemilik sebuah kedai makan di Limbang, Selina Pion, tetap bangkit berjuang dalam perniagaan dalam tempoh itu. Walaupun banyak rintangan sangat sampai mengalirkan air mata, Penny sebenarnya kisah-kisah staf-staf masa pandemik ini memang mencabar. Pegawai peniaga banyak yang duduk kedai tutup, tapi kami tetap juga tak tutup kedai masa tu. Walaupun kadang-kadang masa tu gaji kami sebagai penjawat awam terpaksa kami tarik untuk membiayai kedai dan juga gaji-gaji pekerja. Menurutnya, jatuh bangun dalam perniagaan adalah lumrah, namun ujarnya paling penting berusaha. Walaupun jual kios air tepi jalan, walaupun kita jual kuih sahaja di pasar malam sebagainya, kena ada ilmu sedikit untuk kita kembangkan dan majukan diri. Ilmu itu pentinglah kalau bisnes. Semalam Sarawak merekodkan satu lagi kluster baru, iaitu kluster sekolah yang melibatkan sebuah sekolah yang terletak di lorong Siol Kandis, Kuching. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media hariannya berkata, kluster ini dikesan berpunca daripada sebuah keluarga di Kampung Pinang, Jawa dan kes indeks dikesan melalui saringan individu bergejala.
JPBN menjelaskan jangkiti dipercayai berpunca daripada pergaulan rapat dalam kalangan ahli keluarga kes dan kontak sosial serta rakan sekolah. Seramai 9 individu didapati positif termasuk kes indeks daripada 29 individu yang disaring. Ini menjadikan sebanyak 3 kluster yang masih aktif di negeri ini setakat semalam. Sementara itu, sebanyak 416 kes baharu dilaporkan semalam dan ini menjadikan jumlah kumulatif kepada 257,952 kes. JPBN memaklumkan daripada jumlah tersebut, sebanyak 407 kes adalah dalam kategori 1 dan 2, manakala 9 kes dalam kategori 3 hingga 5. Daerah Kuching masih mencatatkan kes baharu tertinggi iaitu dengan 136 kes diikuti dengan 1095 kes dan 75 kes pula direkodkan di Miri. Walau bagaimanapun tiada kes kematian dilaporkan semalam. Baik, dengan itu sekian berita pagi Sarawak edisi Jumaat 25 Februari. Saudara, sama-sama kita meriahkan Citrawarna Keluarga Malaysia 2022 yang menyajikan pelbagai aktiviti menarik, antaranya konsert Sapek, Festival Craft Sarawak, Food Bazaar, Musical Water Fountain dan Festival Gendang Sarawak yang diadakan sehingga Ahad ini di tebingan Kuching dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Kita jaga kita. Jumpa lagi dan salam hormat.